Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita pada malam ini, malam 20 Syaban. Kan hari ini hari 19, malam ini malam 20 Syaban 1443 Hijrah. Dan kita Ramadan yang diberkati. Baik, malam ini siri ke-31, wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman ini berada pada penghujung sebelum kita break untuk Ramadan, dan ini kita akan sambung selepas Ramadan nantilah. Baik, pada siri 31 pada malam ini, iaitu perbincangan tentang ayat ke-29. Ayat ke-29 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim yang mengandungi pelbagai surah. Dan pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam ayat kedua suratul Maidah, yang mana ayat ini menyentuh tentang syiar Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditegakkan oleh allazina bulan haram ataupun bulan yang suci dan seumpamanya. Baik, seperti biasa majlis ilmu kita pada malam ini dibawakan kepada anda secara langsung melalui Facebook dan Facebook Akademi Tadabbur Malaysia dan juga Zoom. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla fil Quran Al-Azim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadya walal qala'id wala aminal baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu anu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Baik. Terjemahannya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu melanggar syiar Allah, wala syahrul haram, dan juga jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Yang ketiga, walal hadiya walal qala'id, dan jangan kamu mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qala'id. Apa benda ni? Kemudian yang keempat ialah wala aminal baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dan jangan mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram ataupun Baitullah, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, dan keredaan dari Tuhan mereka. Okay, yang kelima, wa idzal halaltum fastadu, bila kamu selesai berihram, selesai mengerjakan haji ataupun umrah. Dalam konteks ayat ini adalah ibadah haji, fastadu, kan, maka bolehlah kamu berburu. Yang kelima, wala yajrimannakum syana'ana qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Yang kelima,
maka boleh janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum ansaddukum, dan menghalang mereka dari Masjid Haram, anta'tadu, janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat ainaya terhadap mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atas perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan maksiat ataupun dosa dan udwan, permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kamu, yakni balik semula kepada allazina amanu, wahai orang yang beriman, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang beriman. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat syadid, amat pedih, amat berat akan balasan siksaannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Surah Al-Ma'idah, surah yang silap ni, yang keempat, yang kelima tak? Kan, surah yang kelima, okey, ayat yang kedua. Kan, surah yang kelima, yang pertama suratul Fatihah, yang kedua suratul adalah surah An-Nisa, yang keempat, dan yang kelima ialah suratul Ma'idah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di sini ada minggu hadapan, minggu 29 last. Baik. Hubungan dengan ayat yang terdahulu. Pada minggu yang lalu, 15 hari bulan, kita membicarakan ayat pertama dalam surah ini, surah Al-Ma'idah, yang mana ia menyentuh tentang apa dia? Aufu bil uqud, aufu bil uqud, kan, perintah Allah kepada allazina amanu, perintah Allah kepada orang beriman supaya menyempurnakan janji ataupun kontrak. Jadi dalam konteks realiti kita, apa jua kontrak hari ni? Kan, dalam konteks jual beli, sewa, apa lagi lah, kan, segala macam yang hubung kaitnya sama ada antara hamba dengan Tuhan, kan, ibadullah, dan juga sesama yang mungkin kalau ada hutang kena bayar on time, kan, dan sebagainya lah. Baik, jadi hubungan dengan ayat yang terdahulu, ayat terakhir dalam surah Al-Ma'idah yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Tuan-tuan ingat ke tidak? Dalam suratul Ma'idah yang kita bincang pada minggu yang lepas, hujung sekali, innallaha yahkumu ma yurid. Dan innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menghukum ataupun menetapkan hukum mengikut apa yang dia nak. Kan? Maknanya segala ketetapan hukum ini adalah berdasarkan kepada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya follow saja. Kan? Kita tidak ada kuasa untuk nak buat hukum yang baru. Kan? Habis ada orang buat, itu ada, sebab hukum ni kita maklum ada yang dinamakan sebagai hukum hudud, kan, ada dia punya nas dia, kan, kesalahan mencuri, berzina, merompak, murtad dan sebagainya. Yang kedua ialah hukum qisas, bunuh balas dan cedera balas, ada syarat-syarat dia yang diperjelaskan terutama oleh hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiganya ialah dinamakan sebagai takzir. Takzir ni apa jua bentuk peraturan hukuman yang selain daripada dua yang disebutkan tadi, selain daripada hudud dan takzir. Termasuklah juga undang-undang, akta, enactment dan sebagainya, kan, lampu isyarat
dan lain-lain lah, itu boleh dikategorikan di bawah undang-undang takzir. Apa juga istilah yang digunakan oleh manusia di pelbagai tempat dan di pelbagai masa ataupun zaman. Dia punya konsepnya adalah sama. Dan juga hadis Nabi SAW sebagai penjelas penerang. Manakala yang satu lagi ialah takzir ini juga dia punya spirit ataupun roh itu datang daripada nas, dan ulama lah yang merincikan bagaimana suatu undang-undang berdasarkan spirit Al-Quran dan juga hadis itu dapat dihasilkan untuk masalah manusia. Baik. Ada beberapa syiar agama yang berupa hukum hakam yang perlu ditegakkan oleh kita lah, allazina amanu. Cuma dalam konteks ayat ini kita tengok latar belakang ayat tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Baik, oleh allazina amanu yang kebanyakannya berkait dengan ibadah haji. Sebab apabila kita teliti ayat ini tuan-tuan, kan apabila kita teliti ayat ini, wahai orang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah ni. Apa yang dimaksudkan dengan syiar? Ada di sini syiar-syiar dia, kan, dan baik, dan juga bulan haram, walal hadiah, walal binatang ternakan dan seumpamanya. Baik, jadi oleh itu dalam ayat kedua surah Al-Maidah ini ada 8 hukum yang dapat dicungkilkan. Ini yang kita ambil daripada ayat ini yang diturunkan terutama pada waktu-waktu terakhir kenabian kita, Nabi Muhammad SAW, daripada zaman fatrah Fathu Makkah, kan, pembukaan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, sehinggalah kepada Hajjatul Wada', kan, haji terakhir atau kita maklum sebagai Haji Wada' pada tahun ke-10 Hijrah, kan, 10 bulan yang ke-12, kan. Kemudian bulan 1 bulan Muharram tahun ke-11, bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Masuk Rabiul Awal artinya 2 bulan 10 hari masuk tahun ke-11. Bulan 10 hari. Sebab Nabi wafat mengikut pandangan yang masyhur ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijrah. Baik. Yang pertama ialah perbincangannya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu langgar syiar. Apa yang dimaksudkan dengan syiar di sini? Kita tidak bincang secara detail, kan, dari sudut aspek bahasa, apakah dia syiar ini daripada perkataan bahasa Arabnya syairah dan jamaknya adalah syair, kan, jamaknya adalah syiar, kan, daripada perkataan syairah yang maknanya kita ambil lah yang maknanya ialah apa dia, tanda ataupun orang panggil ini logo, kan, tanda lah ataupun nak kata simbol, tanda lah, kan, tentang apa syairullah. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, la tuhillu sya'airallah, jangan kamu menghalalkan, daripada perkataan halal, sebenarnya jangan kamu menghalalkan syiar Allah ini, artinya apa yang telah ditetapkan, sebab ada yang halal dan ada yang haram. Baik, jadi menurut Dr. Abdul Hayy dalam tafsir Pedoman Muttaqin, para ulama ada beberapa pandangan tentang syiar yang dilarang. Sebab syiar ini merupakan simbol ataupun tanda dalam agama, kan, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kan saya dah sebutkan juga, kami ini budak-budak yang baru mengaji di Mesir, sampai di Mesir cerita lama lah, kan, masuk di restoran tengok sama saja, tak dapat bezakan antara restoran milik Arab Muslim ataupun Arab. Hari ini bilangan mungkin rasanya masih lagi di bawah 10%, kan, tapi biasalah
Kita pun masuk. Tengok lebih kurang sama je. Oh, tengok di ujung tu kan mungkin atas dekat dengan cashier ni ada lambang Mary. Tak Maryam Al-Butu lah. Kalau ada sebegitu, okey clear ini kedai Kristian. Ataupun juga dia ada lambang. Biasanya kalau di sinilah saya tak pastilah kanan ke kiri dia ada lambang salib di sebelah ataupun di pergelangan dalam ni sebelah lengan mereka kan. Di pergelangan lengan tak pastilah sama ada kanan ataupun kiri. Baik, jadi ada logo ataupun tanda bagi mereka. Baik, jadi antara pandangan tersebut yang pertama, hukum Allah ini ada yang halal, ada yang haram. Ini kita maklum. Dan ada yang benda yang kita boleh buat dan ada benda yang kita tak boleh buat. Samalah juga bab makan, kan? Makanan pun ada perkara, ada benda yang clear, kan? Maka orang beriman tidak boleh menukar hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu yang halal kepada haram ataupun yang haram kepada halal. Yang saya dah sebutkan sebelum ini tuan-tuan. Riba itu haram. Kan? Bukan kata nak galak makan riba. Nak makan makanlah tapi kena tetap istiqamah bahawa riba itu tetap haram hukumnya. Tak. Maka si pelaku tadi dia dapat dosa besar. Bersama tu jangan bayangkanlah dosa besar ni maknanya akan berat, pedih kan siksaannya dalam api neraka Allah nantilah kan. Lepas tu kita bertaubatlah dak. Itu pulanglah kepada masing-masing, cuma jangan sekali-kali mempersendakan perkara yang sebegini. Kan benda taubat ni pun, benda hukum halal haram ini pun juga bukan benda ataupun bukan barang boleh buat juk, bukan boleh buat gurau senda. Kan baik, jadi tak boleh sama sekali. Ia berlaku pada ibadah haji dan juga lain-lain urusan sama ada ia ibadat ataupun bukan ibadat. Maknanya ibadat yang khusus ataupun juga yang bukan ibadat, artinya dalam kategori muamalat. Dan dalam kategori muamalat yang saya sebutkan tadi lah bab ribanya, kemudian monopoli kan dan sebagainya. Hukum haram tetap haram. Kan nak buat dosa besar. Jangan sekali-kali kata boleh. Tak apa boleh. Boleh itu artinya kalau ia mengharuskan menukarkan hukum daripada yang tak boleh kepada boleh, yang haram kepada harus bagi dia. Jadi dia bermasalah dari sudut akidah. Baik, yang kedua ialah ibadah haji ataupun lebih dikenali sebagai manasik haji. Kan kerana berdasarkan kepada sabda Nabi SAW dalam bab mengikuti tata cara haji, khuzu anni manasikakum. Ibadah haji kamu. Kalau dalam bab solat, hadis yang popular berkenaan dengan solat ialah sallu kama raaitumuni usolli. Kan, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat, kamu tengok aku solat. Yang ni clear dah tuan-tuan kan. Memanglah kita tak tengok Nabi solat, tapi dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW misalnya kita dapat bayangkan kan bagaimana baginda SAW gigih secara konsisten bersungguh-sungguh untuk mengajarkan para sahabat akan tata cara solat, sehingga ada kalanya Nabi ni naik atas mimbar untuk tunjuk ajar. Dulu mana ada orang tua panggil telebasing kan, tak ada televisyen kan, tak ada zaman projektor LCD, ni apa panggil UHP ni. Kalau orang lama-lama kenal kan, dalam dunia pendidikan dulu dia panggil apa getah ni yang plastik itu, zaman projektor kan, usung ke sana kemari. Saya pun sama juga dulu. Sebelum dia dipasang, dilekatkan pada dinding. Hari ni dah berubah lagi. Baik, jadi ini bermakna mereka dilarang apa dia mempermain-mainkan ibadah haji seperti memakai pakaian yang berjahit. Ini adalah larangan. Kan? Kepada lelaki, wanita boleh kan pada masa ihram tidak menunaikan tawaf.
Kan ini menjadi rukun haji, sa'i pun sama, dan tidak menyaringkan talbiyah. Sebab talbiyah ini disunatkan untuk dinyaringkan ataupun dikuatkan, kan. Dan melontar jamrah ada syarat dia tak, kan, jamratul aqabah dan sebagainya. Kemudian wukuf menjadi al-hajju Arafah, kan, mesti wukuf di Arafah, dan kalau tidak berwukuf bermakna haji seorang itu tidak sah, kan, dan sebagainya dengan betul. Wajib dihormati dan disempurnakan. Dalam konteks poin yang kedua ialah manasikul haji, iaitu ibadah haji mesti komplit, kan, rukun dan syarat haji barulah dikira sebagai sah, walaupun mengerjakan haji dengan tempoh yang paling minimum berapa hari, tuan-tuan? Berapa hari? 5 hari sahaja, kan, minimum 5 hari sahaja. Tak ziarah Madinah tidak mengapa, kan. Tidak mengapa tidak ziarah Madinah kalau orang yang sentiasa kesibukan. Baik, yang ketiganya ialah dua yang menjadi petanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mewajibkan manusia memenuhi kehendak ubudiyah atau pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, yang kedua ialah larangan berperang pada bulan-bulan haram ataupun bulan suci. Frasa yang kedua, wala syahrul haram. Apa panggil melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Haram ini kita maklum, bagaimana yang disebutkan pada minggu lalu, haram merujuk kepada Baitullahil Haram ataupun juga Makkah itu. Dia ada nama, sama ada merujuk kepada haram tanah suci Mekah ataupun kawasan, kalau kawasan Mekah itu dia punya luas sedikitlah berbanding dengan kawasan Masjidil Haram. Baik. Jadi maksud frasa ini ialah jangan berperang pada bulan haram. Bulan yang diharamkan berperang padanya iaitu ada 4 bulan, kan. 3 yang berangkai, ini kita maklum dan juga telah disebutkan pada kuliah yang terdahulu. Bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini bulan yang mana orang Arab duduk dan tidak ke mana-mana, kan, pada bulan ini, dan mereka sebagai bersiap siaga untuk mengerjakan ibadah haji. Sebab dia orang Mekah dah, kan, dia tak ke mana-mana, dia ready. Bulan yang ada haji padanya bulan Muharram dan juga bulan Rejab. Baik, 3 bulan pertama bulan haji. Termasuklah satu laginya ialah bulan Syawal, kerana, kan, sebahagian tempat yang jauh perjalanan pergi dan balik. Kalau kita nenek kita dulu, artinya mereka akan berlayar zaman kapal layar ni bila, tuan-tuan? Kan tahun 60-an, kan, 70-an, 80-an dah kapal terbang. Kan? Jadi 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Naik di mana? Port Klang, kan? Ataupun di Penang. Contohlah, kan, biasanya 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Duduk di Mekah berapa? 2 bulan barangkali. Jadi 8 bulan. Dah habis 3/4 tahun. Baik. Jadi manakala bulan Rejab adalah bulan mengerjakan umrah. Apa tujuan dia? Tujuan pengharaman perang ini ialah supaya orang pada musim haji ataupun juga pada bulan Rejab dengan tujuan untuk mengerjakan ibadah umrah berada dalam keadaan selamat, tidak diganggu gugat oleh sesiapa sahaja, kan. Mula daripada mana? Kalau kita kata dari sudut lokalitinya, turun di Jeddah, kan, dengan kapal laut daripada Jeddah naik kenderaan. Bayangkan kalau zaman dulu, zaman yang belum ada kenderaan yang bermotor ni, berenjin, terpaksalah unta, kan, walaupun jaraknya taklah jauh 75 km, kan, perjalanan dengan menggunakan unta ni memakan masa beberapa hari, kan. Jadi begitulah cabaran pada masa tersebut. Kita pun rasa rugi juga, kan, sebab apa? Tak sempat nak tanya, ataupun kalau bertanya dulu pun tidak ada recording, kan.
kepada generasi terdahulu bagaimana pengalaman ke Mekah ni kan, bagaimanakah cabaran pahit manis kan, masam kelak ke apa ke yang mereka alami, dan juga perjalanan balik daripada Mekah, kemudian pergi Madinah lagi, kemudian dari Madinah kemudian pergi ke Jeddah dan balik semula ke tanah Melayu pada masa itu, balik semula ke Malaysia melalui kapal laut. Bayangkan tuan-tuan tak, kemudian turun di Port Klang, nak balik Johor, okey, mungkin ada lah kot pelabuhan, naik di Singapura, mungkinlah kan, dan sebagainya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah tentang 4 bulan yang diharamkan perang ini. Ini ayat yang famous lah, kan, kata Allah Taala, firman Allah Taala, inda syuhur, inda apa, sesungguhnya inna syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ni ada 12. Allah dah tetap dah bahawa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan, dan 4 daripadanya adalah bulan hurum, iaitu bulan haram. Bulan haram yang dimaksudkan dengan bulan haram, haram untuk berperang dan melakukan apa jua pelanggaran perintah Allah Ta'ala pada 4 bulan ini. Baik, zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, disebutkan di sini, ketetapan yang demikian itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya atau menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagai ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa. Baik, surah At-Taubah ayat 36. Begitu juga ada hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bulan-bulan haram ini. Kita sebut secara ringkas lah, kan, sebagai tunjuk bukti. Kata Nabi SAW sebagaimana riwayat Abi Bakrah, az-zamanu qad istadara, zaman itu dia berubah menjadi bentuk aslinya sekarang ni, ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Baik, as-sanatu 12 syahra, setahun ada 12 bulan kan, minha antaranya arba'atun hurum. Ni antaranya ialah 4 bulan haram dan 3 yang berturut-turut mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram, kemudian wa Rajabu Mudhar, dan sebahagian pula menamakannya dengan bulan Rajab Mudhar yang terletak antara baina Jumada wa Sya'ban. Antara bulan Jumada, orang Melayu panggil Jamadil Awal, Jamadil Akhir, kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kan. Jadi bulan kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, dan bulan sebelum ini adalah bulan Rajab, ataupun juga dahulunya dikenali sebagai Rajab Mudhar. Baik. Dan okey. Kemudian tegasnya sebahagian ulama berpandangan bahawa hukum berperang. Apa hukum berperang? Pada bulan-bulan ini dimasukkan. Namun jumhur ulama kata dia tidak dimasukkan kerana tidak ada nas ataupun tidak ada dalil yang sabit dan sahih menunjukkan sedemikian. Menunjukkan bahawa apa nama, tidak boleh berperang pada bulan-bulan yang haram. Sebab ada pandangan tadi yang mengatakan bahawa hukum tidak berperang tadi itu dimasukkan. Baik, yang ketiganya ialah lepas daripada wala syahrul haram walal hadya
walal qalaid. Baik, walal hadiah walal qalaid, dan janganlah kamu mengganggu binatang hadiah dan binatang yang dikalung. Kan al-hadiah ini ialah hadaya. Kan orang Melayu panggil hadiah, mengambil sempena daripada bahasa Arab. Hadiah lah, wal hadiah, binatang yang hadiah, dan juga walal qalaid, binatang yang dikalung, sebagai tanda bahawa lembu, kambing ke unta ke tadi itu yang akan disembelih oleh jemaah haji pada hari nahar nanti. Kan? Sebab dulu-dulu tuan-tuan, bayangkan, mana kalau kita balik semula kepada realiti praktis masyarakat tersebut, dia perlu bawa apa dia? Haiwan sekali untuk dijadikan sebagai korban. Kan tuan-tuan baca dari sudut perjalanan Nabi ni, mereka membawa dua jenis haiwan. Yang pertama, satu jenis sejumlah untuk korban, dan juga yang keduanya ialah sejumlah lagi untuk disembelih sebagai makanan di sepanjang perjalanan mereka. Sebab 2 minggu juga. Bandingkan dengan kita hari ni bawa duit je. Beza. Bawa duit saja, bandingkan dengan hari inilah. Baik. Apatah lagi hari ini pula. Kalau dulu saya ingat lagi. Kalau orang tua-tua dulu ni, okey, bila nak ke Mekah, okey, dia bawa macam-macam beras pun ada, kan. Saya tengoklah kata arwah nenek ni pun, tapi mereka ni dah pergi dengan kapal terbang 81. Bawa gula. Sebab bagi tanggapan orang tua ni, ialah orang kampung, ialah orang kampung bukan reti nak bercakap Arab pun. Maka oleh kerana mereka bawa lah barang apa panggil sekilo gula ke dan sebagainya untuk memudahkan urusan kehidupan mereka di Mekah pada masa itu. Bercadang lebih awal. Baik, membawa haiwan ternakan seperti unta, lembu, kambing ke tempat penyembelihan di tanah suci atau digantungkan kalung sebagai tanda. Artinya orang dah tahu dah, lembu ni, kambing ni ataupun unta ni untuk korban, kan, ataupun sebagai hadiah kepada jemaah, haji di Mekah, kan. Juga adalah sebagai syiar Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia tidak boleh dipermain-mainkan ataupun dibuat sundul gurauan. Tak boleh, kerana binatang-binatang tadi itu memang apa kita panggil digezet, kan, digezet disebutkan. Jadi nak ganggu tak boleh. Hari ini boleh kata tidak adalah, kan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ni, di kawasan Mina, di kawasan Mina, dekat dengan Jamrah ni, dekat dengan apa dia panggil tempat kita melontar tu, ada dinamakan sebagai tempat ataupun rumah sembelihan. Jadi pada musim haji, kan, yang ataupun yang bukan haji pun, terutama musim haji lah, pasal orang ni ramai. Jadi haiwan-haiwan untuk disembelih sama ada pada hari korban, korban ni boleh kata merata tempat lah, kan, dan terutama yang dikenakan dam, kan. Bagi haji tamattu' dikenakan dam, kan. Jadi akan disembelih di situ, kan. Dia kira sebagai one stop center. Dia tidak lagi apa dia panggil ikutkan suka hati masyarakat saja, depan rumah dia pun dia sembelih. Kita selaku masyarakat ini patuh kepada peraturan walaupun depan rumah kita, kerana ia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummah. Sama juga korban, kan. Korban hari ini nak kena ada permit ke? Macam mana tuan-tuan? Kan, kebanyakan kalau di Pantai Barat diuruskan oleh masjid dan surau. Kalau di Kelantan, saya ingat balik Kelantan Raya Haji beberapa tahun lepas, ada pok sepupu minta join, kan, minta join sumbangan bahagian. Okey, tak apalah. Join. Dia buat depan halak di rumah dia, kan. Berkumpul belaka yang saudara mara yang 7 bahagian ni, okey. Sembelih ada 3 berapa ekor, 3-4 ekor.
Dan itu menjadi tradisi sebahagian masyarakat di mungkin di Kelantan, Terengganu, di Pahang, kan, di Kedah dan seumpamanya lah. Tapi dan hari ini ada kekangan kerana pelbagai faktor lah, yang duduk jauh dengan kerja dan lain. Ayat 2 surah Al-Ma'idah ini ialah penyembelihan dam. Dam ini maknanya yang saya sebutkan tadilah, yang menjadi sebahagian daripada manasik haji, ibadah haji kerana sebab tertentu. Dan ia bertujuan memberi sedikit kemewahan kepada penduduk Makkah, sebab ada sedikitlah keuntungan kepada penduduk Makkah, supaya mereka ni dapat rasa. Sebab orang Mekah ni jangan ingatkan semuanya senang lenang, kan, kaya raya, tidak. Yang sederhana ataupun kita panggil apa istilah kita ini B40, kan, pun banyak lagi, terutama di kawasan pinggir Mekah, kan, yang dan dalam kota Mekah pun yang cleaner itu pun memang hidup yang sederhana saja, kan, hidup yang sederhana saja. Baik. Dan sebagai menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, sebagaimana Allah rakamkan doa tadi, kan. Bayangkan tuan-tuan, kita hari ini pergi sampai terutama musim panas, Allahu Akbar. Saya sampai di Madinah dulu tahun 2013, masa buat haji kali kedua, turun di Madinah waktu subuh, kan, sebelum subuh flight landing, kan, terasa panas 44 darjah Celsius. Kata panas ni memanglah, kan, panggil bahang tu rasa. Baik. Dan juga tandus. Okey, kata Allah Taala ini yang merakamkan doa Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku askantu min zuriyati, menempatkan sebahagian daripada keturunan aku di wadi, di lembah yang ghairi zi zar'in, yang tak ada apa jua tanaman pun, indaka baitul muharram, di sisi rumah engkau, yakni Baitullah. Rabbana liqimus shalah, supaya mereka tu mendirikan solat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah hati sebahagian mereka itu cenderung tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, warzuqhum, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka, minas samarat, daripada buah-buahan, la'allakum yashkuru, mudah-mudahan dengan rezeki tadi mereka akan bersyukur. Zaman tu, kan, jadi zaman hari ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini mudah-mudahan sentiasa diberkati sampai kiamat. Dan Mekah ini walaupun keadaan bentuk topografi ataupun muka buminya tandus kering, kan, dia berjaya survive lah dari sudut ekonomi, bisnes, kan, dan sebagainya lah. Yang keempatnya ialah larangan ganggu orang dalam perjalanan haji. Ini pun satu lagi. Allah menyambung dalam ayat ini, wala aminal baitul, menuju kepada Baitullah ataupun Baitul Haram, yang mana mereka tadi yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang sedang mencari kurnia, fadlan, kelebihan, waridwana, dan keredaan Allah Ta'ala. Kalau dalam konteks yang jauh ataupun dekat, macam kita lah tuan-tuan, tak, kan? Kalau zaman budak-budak dulu, tak kira bulan Ramadan ke biasa bulan Ramadan lah. Anak-anak nakal ni, anak-anak remaja, dia suka mengusik awet-awet, kan, anak-anak gadis yang pergi ke surau, kan, pada bulan Ramadan. Itu sekadar usik-usikan lah, kan. Dia tidak ganggu. Apatah lagi kalau yang jenis ganggu, yang jenis mengganggu, menghalang orang daripada untuk sampai ke masjid, ke surau, lagilah teruk. Kerana dari sudut sejarahnya memang ada berlaku, ada disebutkan di bawah ini, iaitu golongan musyrikin laksanakan
amal ibadah di Baitullahil Haram. Kan? Dan bila mereka tu Allah takdirkan masuk Islam, dalam kalangan sahabat ni, ialah sebab sahabat ni pun manusia. Dari sudut perasaan ingat tak? Kan? Ingat dari sudut, ialah luka dah sembuh tapi pauk masih ada, ingat lagi dia ni. Gini. Tapi atas dasar ukhuwah Islamiah yang tinggi, kan? Mereka boleh terima walaupun dari sudut rasa tu memang cukup pedih dan inilah memendam rasa dan seumpamanya. Baik, kunjungan jemaah haji ke Mekah juga dianggap sebagai sebahagian daripada syiar. Justru bila mereka berada di sana, kena diberikan jaminan keselamatan. Kan perjalanan pergi dan balik itu selamat, kan? Kemudian tempat tinggal pun selamat. Mana kita tengok dari sudut senario realiti zaman dulu, mudah saja. Zaman dulu ni pacak kem selesai. Zaman hari ini tidak. Kan? Dari sudut ada bangunan, kan? Keselamatan dan juga kesihatan, sebagaimana langkah yang diambil oleh pihak kerajaan Saudi untuk nak membendung COVID-19. Kan? Kita dah 2 tahun berada dalam COVID, okey, dari sudut kesihatan dan seumpamanya. Malah jika ada yang nak bisnes, nak menampung kos haji ini, mereka tidak boleh diganggu. Kan? Ini yang asal lah. Hari ini, kok mana pun kena patuh kepada peraturan. Saya tak nampak lah kalau dalam konteks jemaah haji kita ni, jemaah haji Malaysia pergi untuk bisnes. Tak tahulah kalau ada bisnes, mungkin bisnes yang tak nampak lah. Kalau bisnes yang secara fizikal ini, mungkin tidaklah nak jual kain ke apa. Kalau secara fizikal, mungkin ada. Wallahualam. Kan itu tidak ada masalah lah. Baik, dalam konteks semasa, setiap jemaah haji hari ini kena patuh kepada peraturan yang ditetapkan kita bersama. Kan? Sebab musim haji ni orang yang cukup ramai. Baik, yang kelima ialah keharusan memburu haiwan setelah selesai ihram ataupun mengerjakan haji ataupun umrah. Sebab kita maklum tak, kadang-kadang orang yang pergi awal, kan, mereka mengerjakan haji tamattu' bermakna mereka berihram, kan, untuk mengerjakan umrah. Kan? Setelah selesai umrah tahallul, okey, mereka boleh kembali berpakaian biasa. Kan? Selesai umrah, hari kedua, hari ketiga buat pula, contohlah pergi ke Tanaim, ke Jiranah, kan, contoh begitu. Baik, jadi apabila berada dalam keadaan ihram, ada pantang larang dia. Ini kita maklumlah, kan, 13 pantang larang bagi jemaah haji, termasuklah salah satunya adalah berburu haiwan, kan, berburu haiwan. Ini juga dari sudut realiti memang tidak berlaku hari ini. Kan? Perjalanan kita dari Bir Ali, dari Madinah nak ke Mekah ni, kita dah pakai ihram ni, kan? Nampak benda di sepanjang perjalanan, nampak kambing, kan, ataupun nampak apa benda lah, haiwan yang boleh dimakan, dan kita berhentikan kenderaan, okey, kita berburu, kan, dengan panah ke dengan apalah, kan, tidak boleh sama sekali, kan. Jadi tidak dibenarkan sama sekali ketika seorang itu berada dalam keadaan ihram, sama ada ihram untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ihram umrah. Bila selesai, wa iza halaltum fasadu. Bila kamu selesai ibadah haji, bolehlah berburu, kan. Maka yang haram bertukar menjadi halal. Ini tidak ada masalah lah. Baik, yang keenamnya ialah dalam ayat yang kedua juga, ayat ini juga kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala melarang para jemaah haji dan umrah akulah, kan, saya tak pasti ada, kan. Baik, dari sudut latar belakang sejarah, dulu ada dalam kalangan jemaah ni, kalau zaman yang saya sebutkan awal tadi, zaman Nabi SAW, kan, zaman Fatuh Makkah, yang bermusuhan pada suatu ketika dahulu, dan mereka dah peluk Islam. Namun sisa-sisa permusuhan tadi masih
ada, kan? Masih ada. Contoh dalam kalangan sahabat sendiri lah. Dalam kalangan sahabat sendiri, mungkin ada dalam kalangan mereka yang membunuh ayah, kan? Ayah dia dah. Tiba-tiba member tu dah peluk Islam. Nak kata apa tak? Geram tu geram dah, kan? Contohlah kata tak kalau kita pun. Dan Islam telah menghapuskan dosa si musyrikin tadi itu disebabkan dia telah memeluk Islam. Dan sahabat sendiri pun okey terima. Kalau masih lagi dalam keadaan kafir, kan, maka mungkin boleh diperangi. Jadi oleh yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam frasa ayat ini agar orang yang beriman tidak sekali-kali benci kepada satu kaum ataupun satu pihak, satu puak yang mereka dulu bermusuhan, kan, dan sebagainya, memaksa mereka melakukan suatu tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum. Ini dalam konteks hari ini pun sama juga, kita tengok kaum ataupun suku bangsa, kan, tengok orang Cina ke, orang India ke, ataupun orang Bugis ke, orang Minang ke, kita benci meluat, kan, ataupun juga tengok kepada pasukan bola, tengok kepada parti politik, kan, dalam konteks yang lebih meluas, jangan, kan, benci yang secara over, berpadalah, kan, kepada manusia. Kita ini kadang-kadang berlaku dalam sejarah masyarakat kita pada era 80-an, sehingga putus hubungan kekeluargaan disebabkan oleh perbezaan parti politik umpamanya. Baik, jadi yang musyrikin ini ialah sebab mereka saddukum anil masjidil haram, kan, mereka halang kamu daripada masuk kawasan Masjidil Haram untuk beribadah. Antak tadu, mendorong kamu berbuat zalim kepada mereka, mana nak balas balik. Jangan, sekarang mereka dah Islam, kan, jangan melakukan membalas balik kezaliman atau penganiayaan yang mereka pernah buat kepada kamu, kan. Kalau kita, yang saya kata dia geram tu geramlah dak, nak marah tu nak marahlah, kan, tapi kan, kena bersabarlah. Baik, ada satu kisah dari Ibn Abi Hatim daripada Zaid bin Aslam. Dia cerita ketika Nabi dan sahabat berada di Hudaybiyah, mereka ni ditahan oleh satu puak musyrikin. Maknanya, kan, maka para sahabat pada masa itu marahlah, betul lah, kan, tuan-tuan bayangkan, kan, kalau terutama pada yang sebelum Fatuh Makkah ni, tahun ke-7 Hijrah, kalau dari sudut sejarah, kan, Nabi tak dapat mengerjakan haji, kan, maka tahun berikutnya yang qada dan Abu Bakar sahaja, dan Abu Bakar dan rombongan yang dapat mengerjakan umrah pada masa itu, kan, yang dibenarkan oleh musyrikin masuk. Maka umat Islam marahlah. Bayangkan tuan-tuan, ada perjalanan dari Madinah ke Mekah ni, Hudaybiyah ni taklah jauh, dalam berapa 10 km ke daripada Mekah. Bayangkan kalau perjalanan dengan unta ni sekitar 10 hari, tiba-tiba tak sampai, tak bagi masuk, agak-agaknya macam mana? Kan? Tak marah, kan? Sedangkan para sahabat pada masa itu nak masuk pun dengan tujuan yang murni sebab musim perang, kan, bulan haram, bulan dalam sarung. Semua dah akur dah. Kan, dah akur musim dalam bulan-bulan haram, kan, tidak boleh berperang, menumpahkan darah dan sebagainya. Jadi setelah Mekah dibuka oleh umat Islam, dikuasai oleh umat Islam pada tahun ke-8 Hijrah, mereka tu pula pergi nak buat umrah, lalu sahabat pun tahan. Sebagai nak balas balik lah, kan. Nak balas balik tindakan mereka. Kalau dulu aku nak masuk, kami nak masuk, kamu tak bagi. Lah ni Islam yang kuasai kota Mekah, kamu nak masuk, okey. Kami tak bagi pula. Lalu ayat ini diturunkan sebagai respon kepada mereka, jangan sekali-kali kerana kebencian kamu kepada satu puak, satu golongan, kan. Dan ayat yang lain pun sama, kamu tidak berlaku adil, berlaku adil lah kerana huwa aqrabu littaqwa.
kan dalam ayat yang lain. Jadi sini pun sama kan, kerana mereka tak bagi kamu masuk, jangan kamu melampau. Baik, sungguh pun wadah, namun dari sudut hati dan perasaan, kan hati dan perasaan luka akibat pemusahan. Dia kadang-kala beginilah, mungkinlah kot kalau orang main bola secara profesional. Yang profesional tak apa, kan? Tapi kalau kita ni yang tidak profesional, kita tengok, contohlah pemain bola kelab sekian-sekian, kan? Kelab bola sepak sekian-sekian, okey, Manchester United lah kata tak. Dulu dia pemain bagi kelab bola sepak Manchester United. Tiba-tiba dia berpindah kelab kepada kelab Manchester City. Kan? Dulu adalah musuh. Kan sekarang ni jadi kawan. Dulu adalah kawan, kan? Sekarang dah musuh. Betul tak? Kan? Tapi profesional lah. Zaman berbeza kelab, nak member tu pula striker, kita ni sebagai defender. Banteras, kau, contoh kata terjah memang hari ini agak-agak macam mana? Adakah nak melakukan terjahan yang kuat lagi, kan? Kerana dia dah satu tim, ataupun bagaimana? Ataupun ada perasaan dendam kesumak juga walaupun satu tim, kan? Kalau ada ruang peluang untuk nak skor gol, aku takkan passing pada dia kerana dia pernah menyakiti hati aku ketika dululah kami dalam satu pasukan dan sebagainya lah, kan? Ini macam-macam. Tapi kalau orang yang atas dasar profesional, tidak ada masalah dah. Baik. Yang ketujuh ialah kewajipan saling membantu. Ini ayat famous ni, kan? Ayat yang famous iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hendaklah kita ni, hendaklah kamu saling menolong atas perkara al-birri, kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Al-bir ini bahasa Arab ni tuan-tuan, sebagai contoh alif lam kun, daratan. Kalau dibaca birrun, kebaikan. Kalau dibaca dengan bidhammah, baris depan, burrun, gandum. Kan dia beza. Tulis sama tapi cara baca yang berbeza, maka makna yang berlainan. Makna yang berbeza. Kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukannya barri ataupun burri. Kan? Dan bertolong-tolonglah kamu atas melakukan perkara kebaikan dan bertakwa, yang ini umum. Dan kebaikan dan takwa ini ialah sesuatu yang telah digezetkan dalam agama. Jangan kita ingat bahawa menolong ini ikut rasional akal. Tidak, kan? Islam ini dia mesti berpandukan kepada Al-Quran hadis. Barulah suatu itu dianggap sebagai ada nilai kebaikan. Kalau tidak, belum tentu ia menjadi suatu nilai yang baik dalam Islam. Kita kena faham. Secara akal, kan, kita rasa okeylah kot benda ni, kan? Ada kebaikan, takkan tak boleh. Tak. Islam bila melibatkan soal al-birri, kebaikan, kebajikan, dan soal ketakwaan, mesti ada sumber yang mendasarinya, dan terutama sekali daripada tunjuk ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan, perkara-perkara yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Adapun perbuatan yang umum dalam kategori muamalat, ia boleh dilakukan kerana konsepnya adalah al-aslu fil asya' al-ibahah, kan? Apa panggil, asal pada sesuatu itu adalah harus. Buatlah apa jua pun selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, boleh dilakukan. Tapi ibadah at-ta'zir atau waquf tak boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan akan pensyariatan amalan tadi. Ini sesuatu yang di-endorse dalam agama. Tak boleh kita rasa ini boleh ni, kan? Okay, saya minum sekejap.
Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Begitu juga dengan yang kontra. Jangan kamu saling menolong kan, alal ismi, di atas dosa, dan udwan, permusuhan. Jadi batu api ke, jadi batu apa, kan tak boleh dalam melakukan dosa. Kan. Walaupun kita tak buat, tapi kita buka jalan kepada dosa. Bak minum arak, bak riba contohlah kan. Jadi driver, orang yang bawa tadi tu kan, yang dia punya mata rantai tadi tu juga dianggap sebagai bersubahat dan berdosa. Walaupun dia kata saya tak minum, saya tak mencuri, kan? Membuka pintu untuk pencuri masuk. Akuan dosa dan juga permusuhan sesama manusia, maka ia ditegah dalam agama. Kan? Bila ditegah ini artinya hukumnya adalah haram, kan? Dan haram itu berdosa. Baik. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang perlu kita faham. Ini kadang-kala berlaku. Saya pun rasa kita duk explain pada masyarakat, payah nak faham. Saya pun dulu sama juga. Bila kita baca hadis ini, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Nabi SAW kata, tuan-tuan, unsur akhaka, bantulah ataupun tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Hari ini kita nampak kepada mangsa. Kita tidak nampak kepada pemangsa, kita tidak nampak bagaimana kita nak membantu pemangsa. Kan? Supaya dia berhenti dari melakukan kezaliman. Kita nampak nak selamatkan mangsa. Bertanya kepada ya Rasulullah, haza nansuruhu mazluman. Orang ini diberi kami tolongnya kerana dia dizalimi, fakaifa nansuruhu zaliman. Ini biasalah orang yang jadi mangsa, yang kena zalim, yang ditindas, yang ditekan, kan? Orang pakat tolong belaka. Adapun yang penzalim, kaifa nansuruhu zalima, bagaimana kami nak bantu yang zalim tadi. Nabi kata, tak khuzu fawqa yadayhi, kamu hendaklah pegang atas tangannya. Jadi sama ada kita menggunakan kuasa ataupun budi bicara, kan, yang sewajarnya untuk nak bagi kefahaman kepada si zalim tadi itu, supaya dia tahu, dia faham, dia insaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kan? Begitu saja. Kalau tidak, takkan selesai. Tidak akan selesai. Kalau bentuk pengenaan peraturan atau undang-undang kepada dia, dia rasa dia tidak bersalah, kan? Dan kita rasa tak boleh benda-benda yang sebegini ni, kan? Teranaya dua pihak. Kita nak membantu pihak yang melakukan kezaliman, dan ramai orang membantu kepada mangsa yang dizalimi. Orang tak nampak. Inilah antara cabaran kita, tuan-tuan. Jadi tolong-menolong dalam Islam, ini juga kita maklum, berdasarkan kepada ukhuwah Islamiah yang merentah sepadan. Kaum, keturunan, lokasi, asal-usul dan sebagainya lah. Kita hari ini kita berada dalam kawasan multiracial, dengan pelbagai bangsa, pelbagai agama. So, orang depan kita, Cina ke India ke agama apa sekalipun, kita perlu tolong selagi mana dia tidak bersalahan dengan hukum agama. Tak? Kan? Bab agama, bab akidah, okey. Tak boleh kompromi. Belum bahawa umat Islam itu umpama satu jasad ataupun satu badan. Kalau sakit saja, kan? Kalau orang kata dia sakit gigi. Kalau sakit gigi memang tak tidur malam. Bayangkan kalau sakit yang lain sekalipun berdenyut-denyut. Kan? Jadi bermakna dari sudut anggota badan ini,
yang sakit sudah tentulah dia akan efek kepada keseluruhan anggota tubuh badan yang lain dan kita tak dapat tidur kan, berjaga malam yang kerana sakit yang tak dapat dielakkan. Jadi begitulah umpamanya keadaan kita ni sepatutnya ada sensitiviti. Tapi kadang-kadang kita ni kita tidur dalam keadaan yang kenyang sedangkan jiran sekeliling kita tidur dalam keadaan lapar. Dia apa tak? Kan? Banyak perkara. Kadang-kadang kita tidak ada channel yang proper untuk disalurkan bantuan. Pun kadang-kadang kita tidak ada pangkalan data nak disalurkan kepada siapakah kan asnaf tempat kita ni. Boleh disalurkan sebenarnya, hubungilah pihak surau ke, pihak jawatan kuasa penduduk ke, kan. Mereka ada data yang sebeginilah masyarakat yang perlu dibantu, terutama ini musim-musim awal sesi persekolahan, kan, kelengkapan yang tidak cukup dan sebagainya lah. Jadi kerana kena saling membantu dan merasa tidak senang duduk kalau ada orang lain yang berada dalam keadaan kesusahan, dan terutamanya dari sudut zakat ni kita boleh salurkan duit zakat kita kepada kan al-aqrabin, kaum keluarga kita yang lebih hampir, yang lebih dekat, itulah yang seboleh-bolehnya dahululah kan. Kangan kerja dan lain-lain, okey, dapatkan nombor akaun, transfer saja, selesai masalah. Dan yang ke-8 tuan-tuan, takwa kepada Allah, wattaqullah. Allah sebutkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebut mudah tapi praktis tidak semudah itu. Kan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya innallaha syadidul iqab. Allah itu amat berat siksaannya. Maknanya balasan atau siksaan Allah di akhirat nanti itu cukup berat. Kita ni kadang-kadang percaya tak percaya je. Percaya tapi percaya tak percaya tadi itu macam tak percaya. Dengar begitu je lah. Kalau betul percaya, kan, boleh kata hampir tidak ada orang melakukan dosa. Macam juga orang bagi perumpamaan, kalau dosa itu berbau busuk, nescaya takkan ada manusia yang melakukan dosa. Sebab apa? Bila buat dosa, badan bau busuk. Kan jenuh. Begitu kan, Allah itu Maha Kaya, dia nak uji manusia. Ada kala ujian tadi itu kan dalam bentuk harta, kekayaan, makin kaya, tapi makin jauh makin lupa kepada tuntutan dalam agama. Kan? Baik. Jadi perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai klimaks ataupun kemuncak kepada ibadat yang disebutkan dalam surah dalam ayat 2 surah Al-Maidah yang kita bicarakan ini. Dan dia ada petunjuk yang jelas dan tegas bahawa perlunya kita orang Islam ini menghormati syiarullah, kan, syiar Allah ini. Bila mana kita buat haji, ada yang tentu. Satu perkara lagi mungkin sebagai peringatan kita bersama, mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dijemput untuk jadi tetamu Allah pada musim haji ini, kan. Jadi dia hanya buat haji tak, kan. Dia tidak allocate duit. Kalau bolehlah, sebab korban ni pun bukan benda yang wajib dah nak buat. Boleh tak buat pun tak mengapa. Tapi kalau ada ruang kesempatan, kita dah setting dah daripada Malaysia lagi, kan, dengan kadar yang minimum, maka sebaik-baiknya lakukanlah korban ketika mengerjakan ibadah haji. Hari ini kita dah tak perlu dah kita sembelih sendiri, kita cari saja, kan, ataupun wakilkan kepada pihak tabung haji misalnya untuk tolong uruskan bagi pihak kita, insya-Allah selesai satu. Kan? Jadi itu syiar. Jadi apa yang lebih penting ialah patuh taat kepada manasik haji ataupun tata cara mengerjakan haji sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan, ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Pertama, allazina amanu, kena jaga hak dan batas halal dan haram. Ada yang boleh kita buat dan ada yang tak boleh kita buat.
dalam kehidupan kita seharian, isu dalam ayat ini ialah ibadah haji. Tadilah tawafnya dengan sa'inya dengan apa lagi? Melontar jamrahnya dan sebagainya lah. Kan? Jadi yang paling utama ialah orang buat haji dan umrah berdasarkan kepada panduan yang digariskan oleh baginda, sebab Nabi adalah contoh teladan yang terbaik. Kan? Kita cubalah. Dan dalam konteks ini juga, sebelum kita berhenti pada malam ini, yang nak mengerjakan umrah ni, mungkin ada tawaran untuk Ramadan dan sebagainya, bagi saya lah, saya syorkan supaya carilah hotel yang dekat dengan masjid, terutama di dataran tadi itu, kita akan menang dari sudut masa dan tenaga. Mungkin bayar lebih sedikit lah yang berbanding dengan hotel yang jaraknya 100, 200, 300 meter, kan kosnya lebih rendah, tapi itulah. Tadi ada orang kat tangan. Apa tertekan ke? Tekan, Ustaz. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Okay, seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang di dalam Zoom ini maupun juga dalam Facebook Akademi Tadabbur Malaysia, yang nak buat infak bolehlah menyumbang kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia, dan kita tutup ataupun tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kafaratu majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.